Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Sen tutup kipas ni. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali tafsiran surah Yusuf. Ana akan baca daripada ayat 101 sehingga 111 ya, sampai akhirlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Sambungan daripada surah Yusuf. Kita dah sampai kepada penghujung surah Yusuf yang Allah ceritakan pada mukadimahnya. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, surah yang menceritakan tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam,
satu-satunya surah yang paling detail, bermula daripada zaman dia kecil dengan adik-beradik. Lepas tu adik-beradik buat konspirasi, buang dia dekat telaga. Lepas tu dibesarkan dekat Mesir, kemudian digoda oleh isteri kepada Raja Mesir, kemudian difitnah, dimasukkan dalam penjara, berpuluh tahun masuk penjara, keluar penjara, kemudian dilantik menjadi raja dan dikembalikan kepada bapanya Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wasalam. Satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang dia punya cerita komplit daripada A sampai Z, kisah Nabi Allah Yusuf. Sebab tu Allah kata, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik kisah, iaitulah kisah perjuangan yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita dah sampai kepada penghujung surah ini. Setelah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dilantik menjadi Raja Mesir, dan bagaimana dia menjemput bapa dia, adik-beradik dia datang ke Mesir, dan mereka saling bermaaf-maafan di antara mereka dengan sebab tipu daya, dengki yang menyebabkan Nabi Allah Yusuf dibuang dalam telaga. Tapi tuan-tuan, semua yang berlaku atas dunia ini ada hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada zahir kisah Nabi Allah Yusuf ni, kalau tengok kesian ke dia masa budak-budak dia kena buang kat telaga. Tapi siapa sangka di akhir hidup dia, dia menjadi seorang raja yang berkuasa dan disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Begitulah kalau kita lihat kisah bagaimana para sahabat Nabi mencari kebenaran, petunjuk. Seperti yang berlaku kepada Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, daripada Iran. Dia ni berasal beragama Majusi, mencari petunjuk. Tok guru dia mati berapa orang? 6 orang tok guru dia mati, Kristian belaka. Nak cari petunjuk, pergi ke Mekah. On the way dalam perjalanan kena kidnap, kena jual. Yahudi ambil dia sebagai hamba abdi. Barang-barang dia habis kena rompak belaka. Nak takdir Allah, kita tak tahu perancangan Allah tu macam mana. Perjalanan cerita tu memang kesian. Jadi hamba, jadi kuli batak, ya, kerja dengan Yahudi. Rupa-rupa nak takdir Allah, Yahudi yang ambil dia tu, Yahudi merupakan penduduk Madinah. Akhirnya dia berada di Madinah dan bertemu dengan Nabi SAW, dan akhirnya masuk Islam, menjadi sahabat Nabi yang terkenal, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Begitulah, ya, apa sahaja yang berlaku dalam dunia ini Allah Taala saja yang maha mengetahui. Kalau kita ingat lagi kisah Nabi Allah Musa alaihi salam belajar dengan Nabi apa? Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Nabi, kita Melayu panggil Nabi Khaidir. Mana dia Khaidir? Khadir. Khadir makna dia hijau, bukan biru, hijau makna dia. Ya. Khaidir, bukan Khaidir, Khadir. Kalau kita tengok kisah Nabi Khadir ni lagi pelik. Dia Allah Ta'ala bagikan kepada dia ilmu ladunni, ilmu yang Allah tak bagi kepada semua manusia kecuali manusia yang tertentu. Dapat kepada Nabi Allah Khadir alaihi salam. Nabi Musa sempat belajar 3 subjek aja, lepas tu reject, tak lepas. Pasal subjeknya berat-berat belaka kan. Semua yang Nabi Khadir buat dia tak faham, sebab ada rahsia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan hari ini, Nabi Musa alaihi salam berkata, Rabbi, Tuhanku, qad ataitani minal mulk, Engkau telah mengurniakan kepadaku kerajaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, dan Kau mengajarkan aku wahai Allah ta'wilul ahadith, ilmu ta'wil mimpi. Nabi Allah Yusuf ni dikurniakan ilmu ta'wil mimpi. Kita dah cerita bagaimana 2 orang budak bertemu dengan Nabi Allah Yusuf dalam penjara. Ketika Nabi Allah Yusuf dalam penjara, budak ni cerita mimpi dia kepada Nabi Allah Yusuf. Yang kawan ni seorang mimpi
Ada burung singgah dekat atas kepala dia, dia angkat roti letak atas kepala. Datang burung makan roti atas kepala dia. Dan seorang lagi mimpi menghidangkan arak kepada raja. Apa maknanya? Nabi Allah Yusuf kata, mimpi ni tak boleh dipercayai. Nabi Allah Yusuf kata macam tu. Tapi kalau kau nak takwilnya, aku boleh bagi tahu. Tapi mimpi tak boleh dipercayai. Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab tu tuan-tuan, mimpi ni dia takkan boleh jadi hujah syar'i sampai kiamat. Kita kadang-kadang biasa dapat SMS berantai, kan? Ada seorang penjaga, dia kata apa? Ada seorang penjaga kunci Kaabah, telah berpesan pada tahun ini akan berlaku sekian apa benda semua. Hendaklah disebarkan SMS ini kepada 60 orang. Siapa yang tak sebar, dia mati kena sambal peti. Dia kata macam tu. Kita pun panik. Oh, ini bahaya ni. Penjaga Kaabah ni kau jangan main-main. Kita pun pergi sebar. Rupa-rupanya Tokek Selcom punya kerja. Tikus Tokek Maxis punya kerja. Dia orang yang dapat masyuk. Pasal kau forward kan. Tu masyuk belaka lah tu. Tak cerdik je kita ni. Hatta kalau orang tu mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang boleh percaya dia seorang saja tuan mimpi tu. Kita ni tak wajib percaya. Boleh percaya tapi tak wajib percaya. Dia seorang betul. Sebab Nabi kata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadhah fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku ketika tidur sama seperti melihat aku ketika jaga, sebab syaitan takkan boleh merupai aku. Saya boleh cerita pasal mimpi ni. Jadi pak mentua saya baru-baru ni meninggal. Dia sakit, lamalah dia sakit. Dalam 5 tahun, kurang lah sikit dia, kurang 5 tahun lah. Sakit cengkung, tak maya, tak larat. Beberapa hari sebelum dia meninggal, ana mimpi dia kahwin muda, kau tahu tak? Dia kahwin bini muda. Aku tak puas hati betul lah. Dalam mimpi tu dia kahwin dengan anak dara. Aku pun terperanjat. Macam mana pula pak mentua aku boleh kahwin dengan anak dara? Ni aku tak puas hati ni dalam mimpi tu. Jadi kita pun tak ada benda kan. Balik besok pagi cerita kat rumah. Wallahu alam, kan? Mungkin tanda-tanda dia akan berkahwin dengan bidadari, insya-Allah. Beberapa hari kemudian beliau pun meninggal dunia. Jadi tuan-tuan jaga-jagalah. Kalau tuan-tuan ada mimpi kahwin seorang lagi, maknanya tuan-tuan dah tak lama lagi akan mati. InsyaAllah. Jadi Nabi Allah Yusuf dikurniakan ilmu takwil mimpi. Antara ulama yang terkenal, alim dalam bidang takwil mimpi, Ibnu Sirin. Dia ada tafsiru ru'ya Libni Sirin, seorang tabi'in yang Allah kurniakan kepadanya ilmu takwil mimpi. Satu benda lagi sebelum saya terlupa, Nabi ada sebut tahu, mimpi ni ibarat burung yang terbang. Mimpi yang kita mimpi tu ibarat burung yang tengah terbang. Kalau kau takwil mimpi tu, dia akan jatuh, maknanya dia akan berlaku. Dia akan berlaku. Lebih baik tak payah takwil, senyap aja, senyap. Ustaz, malam tadi anda mimpi anda kahwin seorang lagi. Ustaz kata tak apalah, tak apa. Kita tak payah takwil lah. Kau takwilkan naknya ke dia nanti. Takut mati sungguh orang tu ni kan. Fatiras samawati wal ard. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya. Engkaulah yang menjaga aku di atas dunia. Yang menjaga kita di atas dunia ialah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada kesan kepada kita walaupun sedikit. Yang memberi kesan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya Allah ciptakan, tuan-tuan pun Allah ciptakan juga, tak ada beza antara kita. Allah hajar dekat kita, anta waliyyi fid dunya. Ya Allah, engkaulah pemelihara aku di atas dunia, wal akhirah, dan di hari akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan kau jadikan aku ini mengiringi orang-orang yang saleh. Tentang doa ni, kama sabata fi sahihaini, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yarfa'u isba'ahu indal maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi angkat jari dia. Nabi tengok ke langit. Nabi kata apa? Allahumma fi rafiqil a'la. Allahumma fi rafiqil a'la. Allahumma fi rafiqil a'la. Inilah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir sebelum Nabi wafat, meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pernah baca riwayat dekat Facebook lah, tah mana-mana kan. Nabi sebelum meninggal Nabi kata ummati ummati, itu riwayat Syiah, bohong, jangan percaya. Ya, tak ada langsung. Saya cek banyak kitab sirah, tak pernah aku jumpa sebelum Nabi wafat Nabi kata ummati ummati ummati, tak ada. Sebab apa? Dalam cerita ummati itu, dia cerita ketika Nabi nak wafat, Nabi panggil Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib masuk dalam bilik, dan semua kena keluar belaka, termasuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bila kita baca riwayat macam tu, kita boleh tahu. Sebab Syiah ni dia cukup menyampah dekat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia nak khabar sebelum Nabi wafat, Nabi ada cakap benda-benda rahsia kepada Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Memang ada riwayat yang Nabi SAW bisikkan kepada Fatimah, itu memang ada. Aisyah tanya, tapi Aisyah ada. Aisyah tak keluar. Aisyah perhati aja. Nabi ambil kepala Fatimah, Nabi baring. Nabi rapatkan ke muka Nabi. Nabi cakap, Fatimah pun menangis. Lepas tu Fatimah angkat kepala, Nabi tarik balik. Nabi bisik ke Fatimah, tiba-tiba Fatimah ketawa. Aisyah kata, pasal Fatimah ni baru tadi dia nangis, tiba-tiba ketawa, apa hal dia ni? Dia pun tanya Fatimah, kenapa dia buat macam tu? Fatimah tak cerita. Selepas kewafatan Nabi SAW, barulah Fatimah cerita. Dia kata apa? Dia kata, masa Nabi tarik kepala aku tu, Nabi cakap, wahai Fatimah, ayah akan mati pada sakit ini. Nabi kan sakit, mana Nabi takkan ada sakit kali kedua, ketiga, keempat, tak ada. Pada sakit inilah yang Nabi akan wafat. Maka Fatimah menangis sebab tak lama lagi bapa dia akan wafat. Kemudian yang kau ketawa kenapa? Fatimah kata, aku ketawa pasal Nabi kata, wahai Fatimah, bergembiralah, antara anak beranak kita, orang yang mula-mula akan mati lepas pada abah, engkau. Kau akan mati lepas pada abah mati. Betul. Lepas Nabi wafat 6 bulan, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pula menghembuskan nafas yang terakhir. Itulah riwayat yang ada cerita Nabi berbisik dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Selain daripada itu, semuanya bohong dan kemungkinan besar riwayat yang disebut oleh puak-puak Syiah. Cumanya Nabi pernah sebut perkataan ummati, ummati, ummati. Nabi memang ada sebut, tapi bukan ketika Nabi nak wafat, tapi ketika Nabi masih sihat. Ya, ketika Nabi membaca ayat in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Nabi cerita pasal ayat azab tentang Nabi yang Allah Taala azab kepada umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa. Nabi menangis, Nabi takut azab tu kena dekat umat dia. Nabi pun cakap ummati, ummati, ummati. Okey. Yang confirmnya Nabi sebut Allahumma fi ar-rafiqil a'la, Allahumma fi ar-rafiqil a'la, Allahumma fi ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqul a'la dengan makna teman yang paling tertinggi, Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Nabi 3 kali sehinggalah Nabi menghembuskan nafasnya sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam ayat ni kalau kita lihat, Nabi Allah Yusuf ada sebut tawaffini musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam dan jadikan aku mengiringi orang-orang yang saleh. Kalau sekaligus kita baca
seakan-akan Nabi Yusuf minta supaya mati, minta kepada Allah supaya minta dimatikan. Maka ulama kata, boleh ke tidak kita ni minta supaya mati, boleh ke tak boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Nabi kata, jangan sekali-kali kamu bercita-cita nak mati dengan sebab kemudaratan yang berlaku kepada kamu. Kita ni kalau Allah uji, sakit, keluarga bermasalah, kerja bermasalah, apa-apalah masalah yang kita kena ni, serabut kepala, lalu kita kata, ya Allah, aku serabutlah hidup, matikan je lah aku. Tak boleh kata macam tu, berdosa kita. Jangan, Nabi kata. Fa in kana la budda mutamaniyan lil mauti fayaqul. Tapi kalau kau dah tak tahan, adalah ujian yang berat yang kita tak tahan menghadapi ujian tu, serabut belaka. Kita pun keluarga masalah, kita sendiri masalah, jiran, kawan-kawan masalah belaka, serabut, tak boleh buat benda dah orang kata. Maka Nabi kata, bacalah doa macam ni, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, kau hidupkan aku jikalau kehidupan itu elok bagi aku, dan kau matikan aku ya Allah jikalau kematian itu elok bagi aku. Itu doa paling last lah tu, ya. Dah serabut kepala sangat, berniaga lingkup, ya, berniaga kawan tipu, buat lagi duit, keluarga masalah, macam-macam orang kutuk ke kita. Kalau tak tahan, kita pun bacalah doa macam tu, ya Allah, engkau izinkan aku hidup selagi mana kehidupan ini elok bagi aku, dan kalau kehidupan ini tak elok bagi aku, matikan aku ya Allah. Ada tak para sahabat yang pernah doa macam ni? Ada. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang bernama, Allah lupa pula nama apa, ya. Dia ni di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab menjadi YB di Iraq, di Basrah. Tapi dia cerita, bila aku duduk dekat Iraq, orang dah mula hidup mewah, dah mula hidup senang. Aku tak boleh, dia kata. Sebab aku pernah hidup di zaman Nabi SAW. Aku melihat bagaimana susahnya hidup Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan, ada 9 orang isteri dan 9 buah rumah. Bukan rumah, ya. Kau jangan kata, oh kaya Nabi ustaz, ada 9 buah rumah, masyuk, kata macam tu. Nabi rumahnya bilik je, bilik dalam Masjid Nabawi, bilik Aisyah, ya, bilik Hafsah, bilik Juwairiyah, begitulah seterusnya. Semua 9 bilik ni tak pernah ada simpan makanan, tak ada. Sebab itulah kalau ada tetamu datang bertemu Nabi SAW, Nabi akan tanya dekat para sahabat, siapa di kalangan kamu yang ada rezeki lebih, ambil tetamu kita, jamu dia. Nabi memang tak ada simpan makanan sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sahabat ni, dia pernah hidup zaman Nabi, susah dengan Nabi, berjuang, berjihad, menegakkan Islam bersama dengan Nabi, sehinggalah Allah Ta'ala buka dunia ini kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca sejarah, ada di kalangan sahabat yang menjadi YB dan kaya. Antaranya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kita kena ingat, kita dah sebut banyak kali, jawatan YB, MB, Perdana Menteri, benda ni bukan untuk engkau bermewah, bukan untuk kau senang. Nabi kata, innaha lanadamatun wa innaha la khasaratun amamallahi yaumal qiyamah. Jawatan ini merupakan penyesalan yang berpanjangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak layak, kau pegang juga, kau jawablah besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah selama 2 tahun setengah. Tapi isteri dia kata apa? Ya Allah, kenapalah engkau berikan jawatan ini kepada suami aku,
Ya Allah, kalaulah engkau jauhkan suami aku daripada jawatan ini, sebagaimana engkau jauhkan antara barat dan timur, ataupun timur dan barat. Nak sebut jawatan ni berat. Kalau orang tu tak kuat, ya, tak mampu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana Quran ajar nak lantik YB. Benda politik ni ada dalam Al-Quran, ada dalam Islam. Kita kena belajar. Kalau tak belajar, sampai ketua bodoh kita. Kena belajar dalam Al-Quran. Kalau kita buka dalam surah kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Orang nak jadi pemimpin ni, apa Quran cerita? Ketika anak Nabi Allah Shu'aib, 2 orang perempuan, Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam nak pergi melarikan diri daripada Fir'aun. Jadi bila lari sampai ke sebuah negeri bernama Madian. Sampai dekat negeri Madian ni, ramai orang beratur tengah ambil air dalam satu telaga. Telaga ni ada penutup. Penutupnya amat berat. Yang boleh buka penutup ni seramai 10 orang lelaki yang boleh buka penutup. Kalau seorang memang tak terbuka lah, kena buasir adalah. Benda tu berat tuan-tuan, tak boleh tolak, berat. Orang semua dah bagi minum kambing belaka, tinggallah 2 orang anak Nabi Shu'aib. Orang lelaki pun tutup telaga tu, berdegang, tutup dia penutup. Dia pun balik. Tinggal Nabi Allah Musa tengok aja. Nabi Musa kata, kesian kan anak dara ni. Kan? Orang perempuan mana larat nak tolak pintu telaga tu, penutup telaga berat. Nabi Musa pergi, dia pun tolak. Dia seorang aja punya kuat Nabi Musa ni. Dia tolak seorang, terbuka. Terperanjat beruk anak Nabi Syuaib tu. Fuyo, kuatnya abang ni. Dia kata kan, abang ni kuat gila. Lepas tu ambil air, bagi kambing minum. 2 orang anak Nabi Allah Shu'aib ni balik rumah, cerita dekat abah dia. Dia kata apa? Ya abati, inna khaira man istajartal qawiyal amin. Orang yang paling baik abah ambil bekerja dengan abah, orang tu al-qawi, yang kuat, dia punya fizikal, al-amin dan amanah. Ya. YB ni dia bukan tuan kita tahu, dia yang berkhidmat. Pasal rakyat bayar gaji dia. Kalau tak kena rakyat pangkah dia, taubat haram, dia tak menang. Betul ke tak betul? Memang tak menang dia. Maka kau nak cari YB ni mesti al-qawi, al-amin, yang kuat fizikal dia dan amanah. Ya, karakter tu mesti ada. Kalau fizikal tak kuat, dia tak boleh jadi YB lah. Pasal dia nak orang YB ni letih je. Na'uzubillah. Minta Allah jauhkanlah kita pada benda tu. Na'uzubillah. Letih. Amanah yang berat. Nak pergi tengok orang, nak pergi ziarah orang, letih je. Kecuali kalau dah tak ada orang amanah, masa tu kau wajib pegang amanah. Kalau lembik-lembik kan kejap YB sakit. YB mana? YB sakit. Allah. Tak pasal-pasal rakyat pula pergi ziarah YB, kan? Bertukar jadi. Dia pula, orang ramai pula kena ziarah YB. Puk mati YB, pilihan lain-lain lah pula kita. Tak. Quran ajar al-qawi, al-amin, mesti kuat dan amanah. Kalau badan kuat tapi tak amanah. Badan kuat, tough, tapi kaki pelingkup. Rasuah nombor 1. Rembat hati orang nombor 1. Tak amanah, oh jangan. Wal'iyazubillah. Maka Allah ajar kepada kita, nak cari pemimpin al-qawi, al-amin. Itu dalam kisah Nabi Allah Musa. Kalau kita tengok dalam kisah Talut dengan Jalut, ya, bila mana Bani Israel protes, yang Talut ini nak dilantik jadi ketua, maka diprotes. Bani Israel kata Talut tak layak jadi ketua sebab dia ni, Talut ni tak kaya, tak ada duit. Timbul persoalan, adakah syarat nak jadi YB ni mesti duit banyak tu? Adakah syarat? Tak. Quran kata apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila orang Bani Israel tanya kenapa dipilih Talut, apa dia dalam Quran sebut, ingat tak? Dia ada 2. Allah beri kepada dia bastatan fil ilmi wal jismi. Ya. Allah kata Allah beri kepada Talut ini bastatan fil ilmi wal jismi, keluasan pada segi ilmu. Yang pertama, Talut ini orang yang alim, wal jismi, dan sihat tubuh badan. Jadi ni 2 benda ni mesti ada dekat YB. Kalau YB dak kan, lepas tu tak pandai, tak alim, tak ada ilmu, masalah besar Syekh. Ya.
Jadi YB ni dia mesti reti. Bacaan Fatihah dia mesti betul. Sebab dia akan jadi imam, dia akan akan khutbah, dia memimpin masyarakat, dia bawa masyarakat kepada hari akhirat. Kalau dia ilmu tak ada, nak bawa macam mana? Tak boleh. Okey, jadi Quran cerita bagaimana nak memilih pemimpin. Kat mana tadi aku lupa lah. Kisah seorang sahabat tu kan, yang minta nak mati tu, balik semula tuan-tuan. Jauh aku pergi. Jadi tuan-tuan semua, sahabat ni saya lupa nama dia apa. Dia ni jadi YB. Lepas tu dia letak jawatan sebab dia tak sanggup nampak orang hidup mula mewah dekat Iraq. Dah ada orang ada tanah, ada kebun, ada ladang kan, dia tak sanggup dah. Akhirnya sahabat ni buat surat letak jawatan dan dia balik ke Al-Madinatul Munawwarah. Jumpa Umar Al-Khattab. Umar kata, "Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, lama tak jumpa kau, apa cerita?" Kan, SMS pun tidak, WhatsApp pun tak ada, apa cerita kau kan? Jadi sahabat ni kata, "Alhamdulillah." Sembang. Umar tanya, "Ma hajatuka?" Apa keperluan kau yang aku perlu bantu? Sahabat ni kata, "Wahai Umar, aku dah letak jawatan daripada menjadi YB." Umar kata, "Kenapa kau letak jawatan?" Dia kata, "Aku tak sanggup duduk dekat Iraq sebab orang Iraq dah mula hidup bermewah-mewah. Dah mula ada rumah banglo, ada rumah corner lot, dah ada pakai tukar unta Bentley, unta Ferrari, unta tak apa-apa lagi aku tak reti. Kan? Member ni maintain pakai unta lama lagi. Kan sahabat ni, aku tak sanggup lah. Sebab aku bimbang, kalau aku tukar cara hidup aku takkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, aku letak jawatan." Apa kata Umar? "Inna rajula mithlaka. Inna rajula mithluka." Orang macam kau ni lah yang sepatutnya ditambahkan lagi kontraknya jadi YB. Sebab engkau orang yang amanah. Maka engkau wajib ikut arahan aku mengeluarkan watikah kedua. Aku arahkan kau balik semula ke Iraq, jadi YB kat sana lagi satu penggal. Contoh macam tu lah kan. Sahabat ni bila dengar Umar kata macam tu, dia kata apa? "Ya Umar, anshuduka billahi alla taftinani." Aku minta dengan nama Allah, jangan kau fitnah aku dengan jawatan ini. Aku minta dengan nama Allah, jangan kau fitnah aku dengan jawatan ini. Umar kata, ini arahan aku, khalifah, kau wajib dengar. Wajib dengar. Masa dia dapat jawatan kali kedua ni tuan-tuan, dia dah mula menangis dan dia berdoa pada Allah. Dia naik unta tu, dia pun doa, "Allahumma la taruddani ilaiha, Allahumma la taruddani ilaiha, Allahumma la taruddani ilaiha." Ya Allah, jangan kau kembalikan aku ke Iraq. Ya Allah, jangan kau kembalikan aku ke Iraq. Ya Allah, jangan kau kembalikan aku ke Iraq. Beberapa meter di luar Madinah, dia pun jatuh daripada kuda, meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Ini tuan-tuan, bagaimana orang dulu takut dengan jawatan. Amma idza kana fitnatan fid din fayajuz su'alul maut. Jadi kita dah cerita tadi, kita tak boleh bercita-cita untuk mati kalau dengan sebab musibah yang kita alami. Tetapi kalau musibah itu berkaitan dengan agama difitnah, kita pun dah tak tahan, ya. Dekat Malaysia tak dahsyat sangat fitnahnya. Kalau di Syria memang dahsyat kan. Tentera-tentera Bashar al-Assad tangkap orang, sembelih, seksa, dipaksa orang sebut la ilaha illa Bashar, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Bashar al-Assad. Sampai tahap macam tu, dah tak tahan. Kalau bimbang fitnah terhadap agama, maka bolehlah kau minta supaya Allah matikan kau. Ini berdasarkan apa yang berlaku terhadap ahli sihir Fir'aun. Kan ahli sihir Fir'aun kan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu diorang kata apa? Qalu Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, penuhkan dalam hati kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam keadaan orang Islam. Akhirnya ahli sihir ini dibunuh oleh Fir'aun dan mereka semua mati syahid. Juga yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam alaiha salatu wassalam, ketika Maryam mengandung, suami tak ada. Orang dah kata ke Maryam macam-macam, ya.
Siapa laki kau Maryam? Siapa buat kerja dengan kau Maryam? Keluar kat surat khabar utusan lawyer zaman tu, tuan-tuan. Dah fitnah Sayyidatina Maryam. Siapa laki kau? Engkau ni perempuan baik tu tak? Mak kau perempuan baik, bapa kau lelaki baik. Siapa laki kau? Macam mana kau boleh mengandung ni? Cerita. Maryam tak jawab. Maryam mengandung ni. Orang kejar, dia lari. Sampai dia tak larat, hampir-hampir nak beranak, kan? Dia pun berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, kalaulah engkau matikan aku lagi bagus, ya Allah. Sebab apa? Tak tahan orang fitnah dia bertalu-talu. Orang kata dia berzina. Sayyidatina Maryam al-Batul alaiha salatu wassalam. Jadi kalau akidah kita difitnah begitu dahsyat sampai kita tak mampu dah nak jaga, dibimbangi berlaku, kita keluar agama dan sebagainya, maka bolehlah berdoa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab doa ni pula, tuan-tuan, tak semestinya Allah makbulkan doa kita terus makbulkan. Dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam ni dia cerita, anda baca kat sini. Inna Allah Ta'ala lamma jama'a li Ya'qub syamlahu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan semua anak-anak Nabi Ya'qub, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada 9 orang, termasuk Nabi Allah Yusuf. Kembalikan setelah Nabi Allah Yusuf jadi raja dekat Mesir. Wa aqarra ainahu. Fadal. Ada satu riwayat yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan balik anak beranak Nabi Allah Yaqub di istana Nabi Allah Yusuf dekat Mesir. Faqala ba'dhum li ba'd. Maka adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang banyak buat silap ni kan, yang tipu bapak dia lama tu, berasa berdosa, diorang pun kata, alastum qad alimtum ma sana'tum wa ma laqiya minkum syekh wa ma laqiya minkum Yusuf. Adik-beradik ni selain daripada Nabi Allah Yusuf dengan Bunyamin, yang lalai semua duduk sama-sama adik-beradik cakap, korang tahu tak korang ni banyak buat salah dengan abah dulu. Kau banyak buat salah dengan Nabi Allah Yusuf. Kau tipu abah. Bukan kau lah, kita semua tipu abah belaka. Yang alungnya, yang angahnya, yang acik, semua bohong belaka, kan? Ketika membuang Nabi Allah Yusuf dalam telaga. Dan apa yang kita buat kepada Yusuf jahat sangat, kita buang dia. Qalu bala. Adik-beradik semua kata betul, kita banyak buat silap. Fayaghurrakum afuhuma ankum fakaifa lakum bi rabbikum. Betul lah, mungkin abah maafkan kita, tapi kita tak tahu lagi adakah Allah maafkan kita. Abah segi mulut cakap abah maafkan, tapi betul ke abah maafkan? Entah Allah tak maafkan kita. Fastaqama amruhum ala an atau asyikh fajalasu baina yadayh. Lalu adik-beradik ni pakat sama-sama diorang untuk bertemu Nabi Allah Yaqub, minta supaya Nabi Allah Yaqub doakan supaya Allah ampunkan dosa yang diorang buat lama ni. Dosa diorang buat bukan sekejap bang, oi, lama. 40 tahun diorang buat dosa, tipu bapak dia. Wa Yusuf ila jambi abihi qa'idan. Dan Nabi Allah Yusuf ada dekat tepi bapak dia duduk. Qalu ya abana inna atainaka fi amrin lam na'tika fi mislihi qattu. Dia kata apa? Abah, kita orang adik-beradik semua banyak buat silap. Kita orang dah tipu abah begitu lama. Wa nazala bina amrun lam yanzil bina mislahu. Dan telah berlaku apa yang berlaku, dan takdir Allah, segala penipuan yang selama ni kami buat, Allah buka akhirnya. Yusuf benar, kami yang salah. Sebab tu tuan-tuan, benda membohong, benda menipu ni dia takkan bertahan lama. Kau boleh tipu orang setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Allah kata apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau ingat Allah lalai, Allah leka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Aku tak lalai, aku perhati. Allah kata apa? Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina.
Wahai Muhammad, sabar dengan ketentuan Allah kepada kamu, Allah perhatikan belaka. Semua pekerjaan kita, perangai kita, gerak kerja kita, apa yang kita buat, Allah perhati belaka. Lambat laun Allah balas juga akhirnya. Ini disebutkan dalam Al-Quran dan berlaku kepada adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Qalu alasta qad alimta ma kana minna ilaik wa ma kana minna ila akhina Yusuf? Qala bala. Qalu awalastuma qad afautuma? Qala bala. Qalu fa inna afwakuma la yughni anna syai'an in kana Allah lam ya'fu anna. Adik-beradik ni jumpa belaka Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Cakap terang, kita minta maaf banyak-banyak di atas kezaliman yang kami pernah buat kepada abah pada adik kami Yusuf. Abah dan Yusuf maafkan ketidak kami ni. Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf kata, ya, kami maafkan. Okey, kalau abah maafkan, Yusuf maafkan, tapi belum tentu Allah maafkan kami. Itu yang paling bimbang tu, paling susah tu. Sebab tu tuan-tuan semua kena ingat belaka. Kita ni kalau buat dosa dengan Allah, ada harapan Allah ampunkan atas dunia tau. Tapi kalau kita buat masalah dengan manusia atas dunia, kalau orang tu tak maafkan kita, berat kau besok dekat padang mahsyar. Sebab tu kita jangan sekali-kali zalimi manusia. Kita zalimi orang ni, Allah tak akan lepas kita dekat padang mahsyar kecuali kau cari orang tu, kau minta maaf dekat dia, baru Allah maafkan kau. Kalau kau tak minta maaf awal-awal atas dunia, letihlah kau besok dekat padang mahsyar. Sebab tu tersilap buat dosa kepada Allah lebih ringan daripada tersilap buat dosa kepada manusia. Menzalimi orang yang lain, berat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-beradik ni takut kan ke akhirat tak lepas. Walaupun diorang anak beranak Nabi, belum tentu lepas. Nabi bila Nabi bercakap dengan Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, beramallah engkau, beribadatlah engkau, fa inni la aghna ankum syai'an, aku tak boleh tolong kau besok dekat padang mahsyar. Nabi kata dekat Fatimah macam tu. Nabi Yaqub kata aku maafkan, abah maafkan. Nabi Yusuf kata ya, saya maafkan juga, jangan takut. Tapi betul kamu berdua maafkan kami, Allah macam mana maafkan ke tidak? Qal fama turiduna ya bunayya? Qalu nuridu an tad'u Allah lana fa idza ja'aka al-wahy min Allah bi anna qad afa amma sanana qarrat a'yununa wa atma'annat qulubuna wa illa fala qurrata 'ainin fi dunya abadan lana. Dia pun kata ginilah abah, kami pada hari ini minta supaya abah berdoa pada Allah supaya Allah turunkan wahyu, Allah ampunkan dosa kami semua. Boleh tak? Itu je lah. Selagi mana Allah tak turunkan wahyu, Allah ampunkan dosa kami, selagi itulah hidup kami takkan tenang. Tidak ada kehidupan di dunia dan hari akhirat tak tenang kalau Allah tak ampunkan dosa. Qala faqama shaykhu fastaqbala al-qiblata. Maka Nabi Yaqub ni sayang belaka dekat anak-anak kan, walaupun anak-anak ni buat macam-macam kerja sampai buta mata dia, menangis kesedihan, dan akhir Allah kembalikan balik penglihatan dia. Nabi Yaqub pun menghadap kiblat. Wa qama Yusuf khalfa abihi. Nabi Yusuf berdiri belakang bapak dia. Wa qamu khalfahuma adhillatan khashiin. Adik-beradik yang lain semua duduk belakang Nabi Allah Yusuf, tunduk belaka nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fada'a, Nabi Yaqub pun berdoa. Wa ammana Yusuf, yang tukang aminkan Nabi Yusuf. Doa apa? Doa supaya Allah ampunkan dosa anak-anak dia yang buat silap begitu lama. Doa. Apa kata Anas bin Malik? Bilakah Allah makbulkan doa tu? Bilakah Allah turunkan wahyu? Allah kata aku maafkan anak-anak kau. Bila? Dia kata falam yujib fihim illa ba'da 20 sanatan. Allah makbulkan selepas 20 tahun kemudian. 20 tahun baru dimakbulkan doa tu. Itu doa Nabi, doa Rasul. Dah muka macam aku, macam korang ni, lagi lama lah tuan-tuan, ya? Sabar je lah. Sebab tu harap-harap Allah makbulkan doa kita untuk Allah menangkan Islam pada kali ini, insya-Allah. Amin. Allahu Akbar, insya-Allah, ya. Sebab hidup kita takkan mulia kecuali dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma bataghaina al-izzata bighairi ma a'azzanallahu bihi azallanallahu. Kita ni Allah muliakan dengan sebab Islam. Tapi kalau kita cuba nak mulia
selain daripada Islam, Allah hinakan kita, waliyadzubillah. Nabi Muhammad SAW ketika berdoa, kan masa Nabi pergi dekat Taif, kemudian Nabi dibaling dengan batu SAW. Malaikat turun, malaikat kata, ya Muhammad, law syi'ta la atbaqu alaihim khashabain atau akhshabain. Wahai Muhammad, kalau kau nak, kami cabut bukit bukau gunung gandang dekat Mekah ni untuk kami hempuk atas kepala puak-puak Taif yang kurang hajar dekat engkau ni. Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, mereka tak tahu apa-apa. Bila Allah makbulkan doa Nabi tu tuan-tuan? Selepas 18 tahun baru Allah makbulkan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita ni tak tahulah bila kan, tapi kena ingat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Nabi ajar ke kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoa pada Allah dalam keadaan kau yakin Allah makbulkan doa kau. Itu adab kita berdoa. Doa yakin Allah makbulkan doa kita. Jangan kita doa, ya Allah, kau menangkanlah Islam, aku dah tak larat dah doa dah, ya Allah, tak menang-menang pun, malas. Kau jangan buat macam tu. Doa letih macam mana pun doa, ya Allah tolonglah, kau dengarlah, walaupun aku ni dosa banyak, ya Allah, dosa aku buat tiap-tiap hari, ya Allah, tapi aku sayang agama engkau, ya Allah. Tuan-tuan, kita semua berdosa belaka. Kita semua ni berdosa belaka. Di zaman Nabi ada seorang sahabat kuat minum arak. Ni dalam Sahih Bukhari cerita ni. Minum arak, ditangkap, dipukul, ditangkap, dipukul. Sampai ada sahabat kata, macamlah tak ada muka oleh, asyik muka engkau aja. Kaki tonggih, kaki todi lah senang bahasanya kan. Nabi kata apa? Korang laksanakan hukuman saja, tapi jangan maki ke dia. Fa inni a'rifu annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Aku kenal dia ni, walaupun dia ni kaki todi, tapi dia cukup sayang Allah dan Rasulnya. Tu, ya. Kita taklah sampai minum todi kan, paling-paling pun isap okok aja. Maknanya macam tu. Okok pun jangan lagi isap bang oi, tinggal-tinggal isap okok tu, tak elok. Ya. Nak kabarnya, walaupun kita ni dosa banyak, tapi jauh dalam hati kita nakkan Islam tu menang. Betul ke tak betul? Sebab Islam tu penyelamat, kan? Okey tuan-tuan. Jadi lepas 20 tahun baru Allah makbulkan doa Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Lepas 18 tahun baru Allah Taala makbulkan doa Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harap-harap pada tahun ini Allah makbulkan doa kita semua, insya-Allah. Amin. Walaupun kita ni banyak dosa tuan-tuan, ya. Zalika min amba'il ghaib. Itulah kisah perkara gaib, nuhihi ilaik, yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Kisah Nabi Allah Yusuf ni kisah zaman dulu tahu. Tak ada orang tahu, tak ada tulisan, tak ada salinan, tak ada apa orang kata, tak ada tulisan dalam kitab-kitab sejarah, tak ada. Tapi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kunta ladaihim, dan kau tidak ada pada waktu itu wahai Muhammad, iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun, ketika mana adik-beradik Nabi Allah Yusuf ini membuat al-makr, tipu daya, konspirasi untuk membunuh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak beriman walaupun kau nak mereka beriman. Ni benda kita kena ingat tuan-tuan. Adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga. Kita ni mengajar, menyampai, berceramah, berkempen. Orang nak berubah ke tidak bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah apa yang Allah Taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anta mudzakkirun lasta alaihim bimusaytirin. Innama anta mudzakkir, engkau wahai Muhammad beri peringatan sahaja, tapi engkau tak boleh menguasai hati manusia. Orang tanya, ustaz, kempen ceramah Kulukila itu berapa ramai dah Cina masuk Islam? Orang tanya soalan tu kat aku. Berapa ramai dah Hindu masuk Islam? Kalau ikut tak sabar nak aku sepak je telur dia, kau tahu tak? Kan? Nabi SAW berdakwah lebih lama pada kita tuan-tuan. Nabi ni kekasih Allah, tahu tak? Tetapi Abu Lahab, pakcik sendiri tak beriman tuan-tuan. Pakcik sendiri tak beriman. Bukan orang lain, bukan Cina tokpek kedai depan tu.
Bukan Hindu duduk kat kuil belah sana. Pakcik jiran sebelah tak beriman. Abu Talib yang sayang Nabi daripada kecil, orang yang menyambut kelahiran Nabi pada malam Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang cipta satu lagu khusus untuk cucu dia, Salla alaika Allahu ya Adnani. Itu ciptaan atuk dia, Abdul Muttalib. Tapi Abu Talib sayang ke Nabi, tiba-tiba mati dalam keadaan kufur. Menangis Nabi. Nabi macam tak boleh terima. Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Allah turunkan ayat apa? Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak boleh beri petunjuk kepada orang yang kau sayang. Yang beri petunjuk Allah sahaja. Dia berhak pilih di kalangan hambanya. Siapa yang berhak dapat, dapatlah orang tu. Harap-harap kita semua dikategorikan hamba-hamba yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Sebab tu kita baca sejarah pelik. Orang yang dalam sejarah jahat, tiba-tiba Allah buka pintu hati dia masuk Islam, jadi pejuang Islam. Kan? Umar Al-Khattab. Siapa tak kenal Umar? Taiko Mekah, ayahanda tiga lain. Bukan ayahanda dia, dia kekanda. Dia kekanda. Samsing tu. Tapi Nabi berdoa, Nabi kata apa? Allahumma a'izzal Islama bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar Al-Khattab. Lalu Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi, dibuka pintu hati Umar, masuk Islam. Kuatlah Islam tu. Jadi kita boleh berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan sipulan bin sipulan yang dia ni walaupun kafir tapi nampak cenderung kepada Islam. Boleh kita doa, tak ada masalah. Bila Nabi doa dalam satu riwayat yang lain, Nabi kata, Allahumma a'izzal Islama bi ahadi Umaraini, bi Umar bin Al-Khattab wa Amr bin Hisham. Ya Allah, kau kuatkan Islam dengan salah seorang daripada dua manusia ni, sama ada dengan Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Siapa dia Amr bin Hisham? Abu Jahal. Lalu Allah memilih Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk Islam dia. Ikrimah bin Abi Jahlin. Siapa tak kenal Ikrimah? Kekanda tiga lain juga kat Mekah. Bapak dia ayahanda Abu Jahal. Bapak dia mati kufur dalam peperangan Badar. Tapi anak dia tu punya lawan Nabi. Lawan. Berapa tahun dia lawan bang? Daripada Nabi start duduk Mekah 13 tahun sampailah pada tahun 8 Hijriah baru dibuka pintu hati dia masuk Islam. Jadi tuan-tuan semua, bab beri petunjuk bukan kerja kita, bukan kerja ustaz, bukan kerja Nabi, bukan kerja Rasul. Kerja kita cakap, sampaikan, ceramah, berkempen. Orang nak terima ke tidak tu kerja siapa? Allah. Kerja Allah. Kerja Allah Syekh. Kalau nak kira kita ni berdosa, kalau tak boleh beri petunjuk kepada orang, dah lama Nabi Nuh tu lagi besar dosanya. Kan? Nabi Nuh berdakwah berkempen bukan sehari dua. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Kami utuskan Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Kita berkempen seminggu pun nak kojol dah rasa tu tak. Nak mampu tak larat dah, aku lembik dah rasanya. Untuk Islam tak larat Syekh. Nabi Nuh 950 tahun. Apa Nabi Nuh sebut dalam Al-Quran? Cerita dia macam mana? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh kata wa inni kullama. Kalau kita belajar bahasa Arab, kullama mana setiap kali. Wa inni kullama da'autuhum, setiap kali aku ajak mereka beriman pada Allah, kembali kepada Islam, beriman pada Allah, kembali kepada Islam, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kaum Nabi Nuh sumbat. Dalam Quran tak sebut usbu'an wahidan, mereka letak sebatang jari. Tak, Quran kata apa? Ja'alu asabi'ahum, 10 jari sumbat. Tak muat kau tahu tak? Memang tak muat. Tapi mubalaghah Al-Quran nak sebut punya teruk perangai kaum Nabi Nuh, tak nak terima Islam, sumbat belaka. Biar. Tuan-tuan cuba bayang aku ceramah, korang pakat buat gini belaka depan aku. Macam bawa aku sepak je rasa. Memang angin satu badan lah. Kita bawa sekali ceramah orang buat macam ni. Macam apa perasaan kita? Nabi Nuh kullama, setiap kali aku ceramah buat macam ni diorang. Dah lah macam tu. Wastaghshaw thiyabahum, yang tutup telinga,
Yang angkat jubah ni, orang dulu pakai jubah tak pakai underwear, kau tahu tak? Dia angkat jubah, pup, dia selubung kepala, nampak buntut. Dia rela nampak buntut, yang penting telinga tak dengar kebenaran. Tutup telinga, pop, lari. Tujuan Nabi Nuh buat benda ni litaghfira lahum, untuk Allah ampunkan dosa mereka. Tak, lari, bawa pekak. Tuan-tuan, 950 tahun berdakwah. Berapa orang beriman? 80 orang aja. Masa kapal Nabi Nuh datang tu dah siap kan? Yang ramai naik siapa dia? Binatang lagi ramai tahu. Tapir, tenuk, cipan, chimpanzee, beruk, siamang gagap, king kong, apa lagi ya? Dinosaur, anaconda, altantuya, ada kan? Biawak, semua sekali masuk. Binatang lebih takut Allah pada manusia, tuan-tuan. Binatang lebih tahu bila Allah nak datang. Manusia degil. 80 orang beriman bang. Oi, kalau nak kira Nabi Nuh berdosa lah. Engkau ni Nuh 950 tahun berdakwah, 80 orang je yang nyokong kau. Apa cerita? Allah marah dia cik. Tapi tak nak membuktikan kerja petunjuk kerja Allah, bukan kerja kita. Ibarat bahasa kita, kalau Nabi Nuh tu masuk pilihan raya, tuan-tuan, hilang wang deposit, kau tahu tak? 80 orang pengundi, tuan-tuan bayang. Nabi SAW sebut, besok dekat padang mahsyar ada seorang Nabi dibangkitkan dengan tanpa pengikut. Dia seorang aja. Langsung tak ada orang beriman dengan dia. Ada, bacalah tak dalam hadis. Nak sebut, nak khabar, kerja kita sampaikan Islam. Orang nak terima ke tidak, bukan kerja kita. Tu kerja siapa? Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak terima, yang tak beriman, yang tolak, besok engkau sediakan jawapan di hadapan Allah. Apa jawapan dia orang? Dia kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Ya Allah, kalau lah masa atas dunia, nasma'u, kami dengar, naqilu, kami berakal, kami gunakan akal, ya Allah, ma kunna min ashabis sa'ir, kami takkan masuk neraka. Tapi tak ada guna akal, tak dengar. Allah. Jadi kita ni semua akan dipersoalkan besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap benda macam ni tujuan apa? Supaya saya ada jawapan di hadapan Allah Ta'ala. Saya dah sediakan segala-galanya atas dunia, insya-Allah, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang saya sampaikan, dan kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey tuan-tuan ya. Sikit lagi. Allah Ta'ala kata, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Ramai orang lawan Islam, ramai orang kufur, walaupun kau wahai Muhammad bersungguh nak supaya mereka masuk Islam. Kalau tuan-tuan baca surah Abasa wa Tawalla, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Kan kalau kita ingat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah bila Nabi satu hari tengah berceramah depan orang-orang kaya Mekah, korporat-korporat, Tan Sri Abu Jahal, Tan Sri Abu Lahab and the gang semua ni. Tengah-tengah ceramah, tiba-tiba datang orang buta tau. Dia tarik jubah Nabi Muhammad, ceritalah dekat aku, Muhammad ceritalah dekat aku. Nabi paling dekat dia. Nabi pun bermasam muka, kan? Sebab Nabi rasa dia ni tak penting. Apalah sangat kau buta? Yang depan aku ni korporat, Datuk Seri, kan? Masyur. Ini kalau masuk Islam ni, Islam untung. Dia boleh tolong bayar apa, forklift, ya, apa nama? Skylift, forklift apa barang lah, semua-semualah dia support kan. Nabi nak sangat diorang ni korporat kafir ni beriman. Tiba-tiba datang orang buta tarik baju, Muhammad ceritalah dekat aku, ceritalah dekat aku. Nabi tak kata apa, Nabi masam muka. Habis Nabi ceramah, tak dan berapa minit Allah turunkan wahyu bagai nak pecah kepala Nabi punya sakit. Allah kata apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah kata dia bermasam muka dan dia palingkan muka dia ketika datang kepada dia seorang buta. Wa ma yudrika, Allah kata wa ma yudrika, engkau tak tahu wahai Muhammad, la'allahu yazakka, entah si buta ini yang membersihkan hati, maknanya yang mendapat petunjuk dan nak beriman kepada Allah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Entah si buta ini yang mendapat manfaat dengan Al-Quran yang kau baca tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalau kita mengajar berkempen, jangan susah hati tau.
Orang dengar ke tidak, orang terima ke tidak. Dalam ramai-ramai ada seorang pun kira alhamdulillah, seorang berubah pun kira syukur sangat Allah. Ini bukan orang biasa, orang buta lagi. Nak kabur orang buta ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Am hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Kau ingat aku ciptakan kau sia-sia je ke? Kau ingat Allah ciptakan manusia sia-sia ke? Kita kalau tengok orang pergi dekat apa KL tu kan, lorong Haji Taib tu, ada mat pet, mat paipon, ada maknya, pondan, bapuk siam, semuanya dia kan. Kau perhati aja. Saya tengok orang macam ni, terlintas ayat tu. Am hasibtum annama khalaqnakum abasan. Ingat Allah cipta dia orang ni sia-sia ke? Ya, jual bontot korang, jual kopek, kulu-kili kan. Allah tak ciptakan mereka sia-sia dan mereka akan disoal oleh Allah di padang mahsyar besok. Ya. Sebab tu kita kena ingat, kita ni semua ada harga diri belaka. Bukan kau duduk atas dunia sekadar nak cek makan. Tak. Kau semua akan dibangkitkan di hadapan Allah. Okey. Orang buta. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man istaghna fa anta anhu. Apa dalam Quran sebut? Amma fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Allah kata ada pun orang kaya yang depan kau ni, Abu Jahal, Abu Lahab and the gang ni. Dia orang ni kalau tak beriman pun kau tak berdosa wahai Muhammad. Ni tuan-tuan ya. Dia nak kabarnya kerja kita sampaikan Islam, cerita orang nak terima tak terima bukan kerja saya, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, dan kau buat kerja Islam ni wahai Muhammad bukan untuk mendapat upah. Ya. In huwa illa zikrul lil alamin, ia merupakan peringatan daripada Allah Tuhan semesta alam. Kita buat kerja Islam ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu kita kena ingat semua kerja yang kita buat berdasarkan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua pekerjaan kau dikira berdasarkan niat dan setiap manusia akan dikira berdasarkan apa yang dia niat besok. Kita buat kerja apa? Sebab tu Tuan Guru ni Aziz kata apa kan, kita sembahyang banyak macam mana pun kalau ada riak, ada sombong, Allah tak terima sembahyang kita. Kita buat kerja Islam, kita panjat tiang, kita pasang bendera perjuangan Islam, tapi niat untuk apa? Untuk tunjuk dekat orang, masuk dekat WhatsApp, masuk dekat Facebook, tengok muka aku ni Niat kau macam tu sia-sia. Haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Besok kami tunjukkan amalan kau di hadapan Allah, lalu jadilah amalan-amalan ini seperti debu-debu yang berterbangan, langsung tidak ada nilai. Wal-i'azubillah. Sebab tu kita ni bimbang juga. Kadang-kadang kita buat gambar-gambar tu bukan apa pun nak bagi semangat dekat kawan-kawan. Allah Maha mengetahui. Tapi kalau saja aku tangkap gambar untuk riak 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala, sajalah kau buatlah kerja apa pun, tapi kalau kau buat bukan kerana Allah, wal-iyadzubillah, berat kita. Dan kerja Nabi, kerja Rasul, kerja yang perlu kita buat hanya untuk mendapatkan keredaan Allah. Ingatlah pesan Nabi SAW untuk akhirnya. Nabi pesan, manil tamasa ridhan nasi bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas, wa manil tamasa ridallahi bisakhatin nas kafahu Allahu ma'unatan nas. Nabi kata apa? Sesiapa yang mencari keredaan manusia, dia nak jaga hati orang, dia nak jaga hati perut manusia. Bisakhatillah, menyebabkan Allah benci kepada dia. Wakalahu Allahu ilan nas, Allah akan serahkan dia kepada manusia dan selama-lamanya engkau akan jadi hamba manusia. Tetapi Nabi kata, wa manil tamasa ridallahi, sesiapa yang mencari keredaan Allah bisakhatin nas. Kita mencari keredaan Allah menyebabkan orang marah dekat kita, orang nak ambil tindakan pada kita dengan sebab kita mencari keredaan Allah. Apa Nabi kata? Kafahullahu ma'unatan nas, Allah mencukupkan baginya segala-gala. Cukuplah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, jadi tuan-tuan semua, sekadar itu dulu. Ingatkan boleh habis malam ni, tak habis juga. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan surah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan insyaAllah kita akan buat salat hajat. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada Islam insyaAllah. Sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Takbir. Takbir.